الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tahu nak kata silap pulak kita pulak boleh. Uraian yang kelima lah, Surat 34. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-darin amin. Uraian yang kelima bagi Rasul jaiz, artinya yang harus. Baik, yang ini kita nak masuk pula tentang, iaitulah pada membicarakan tentang sifat yang harus bagi Rasul. Nah, sifat yang harus bagi Rasul. Jadi sebelum tu kita dah belajar dah apa dia, iaitulah 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Nah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, iaitulah siddiq, amanah, tabligh dan juga faqadah. Selesai dah kita bincang 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Kemudian kita nak bincang pula 1 sifat yang harus bagi Rasul. Jadi uraian yang kelima nak bincang tentang sifat yang harus bagi Rasul. Ada berapa? 1. Nah, sifat yang wajib bagi Rasul 4. Sifat yang harus bagi Rasul 1. Pasal apa kata satu sifat yang wajib? Pasal apa kata yang ini sifat yang harus? Tuan-tuan, nah, sebab kalau kata keempat sifat yang wajib itu tidak ada pada Rasul, maka mereka tidak layak untuk menjadi Rasul. Maka mereka tidak boleh dikatakan sebagai Rasul. Kalau Rasul itu tidak ada sifat siddiq, benar, nah, maka mereka bukan Rasul. Kalau mereka itu tidak ada sifat amanah, maka mereka itu bukan Rasul. Kalau mereka itu tidak ada sifat tabligh, maka mereka itu bukan Rasul. Kalau mereka itu tidak faqadah, tidak cerdik, maka mereka itu juga bukan Rasul. Sedangkan mereka semua ini adalah dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Bila mana mereka itu dilantik menjadi Rasul, nah, maka sifat yang wajib, sifat yang wajib pada apa? Wajib pada akal. Tentang sifat yang wajib pada akal yang ada pada setiap Rasul itu, iaitu apa dia? Mesti kena ada keempat sifat tersebut. Tentang sebab itu kita kata sifat yang wajib bagi Rasul. Kemudian yang ni kita nak belajar sifat yang harus bagi Rasul. Nah, mana dia yang kata sifat yang harus bagi Rasul ni? Kita nak tahu dulu apa dia yang kata sifat yang harus bagi Rasul. Kemudian barulah kita nak tahu pasal apa dikatakan yang perkara ini dikatakan sifat yang harus bagi Rasul. Baik, wajib pada syarak juga. Nah, wajib pada syarak juga atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas kita semua, nah, mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Wajib kita kena belajar sampai kita reti, sampai kita tahu. Kemudian wajib juga kita kena i'tiqad di dalam hati kita. I'tiqad macam mana? Bahawasanya sekalian Rasul-Rasul itu, nah, sekalian Rasul-Rasul itu harus, harus, itu yang kata sifat yang harus. Sifat yang harus bagi Rasul apa dia? Kita i'tiqad kata
harus jatuh kepada mereka itu sifat-sifat dan perangai-perangai. Bukan perangi-perangi. Kalau perangi-perangi orang. Ini cerita orang, cerita apa? Ini kan cerita orang, ini cerita perangai. Nah, yaitu harus jatuh kepada mereka itu sifat-sifat dan perangai-perangai seperti perangai-perangai manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu dan tidak meluput akan hikmah jadi Rasul. Baik. Seperti apa bagi mereka itu? Seperti makan, itu yang kita sifat yang harus bagi Rasul. Minum, sakit, berkahwin, bersuka-suka dengan istri dan sebagainya daripada perangai-perangai yang tidak mengurangkan, yang tidak mengurangkan martabat dan tidak meliarkan manusia. Baik. Adapun perangai-perangai yang mengurangkan martabat dan meliarkan akal manusia seperti apa? Seperti makan sambil berjalan dan gila atau ditimpa penyakit atas mereka itu dengan penyakit-penyakit yang meliarkan manusia seperti penyakit badan, penyakit pecah belah, penyakit sopak dan sebagainya, maka iaitu mustahil. Kerana apa? Kerana luput hikmah jadi Rasul. Tentang. Baik, ini nak cerita apa? Jadi kita nak faham dan senang kita mudah fahamnya, iaitulah bila kata sifat yang wajib bagi Rasul itu 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kemudian sifat yang harus bagi Rasul itu 1. Yang kata 1 tu mana dia? Iaitulah mereka sekalian Rasul itu berperangai seperti perangai manusia yang lain. Itu je nak. Para nabi itu, para rasul itu, mereka itu berperangai seperti perangai manusia yang lain. Perangai manusia yang macam mana? Bukan maksud perangai ini perangai yang belujur orang. Bukan maksud perangai itu. Perangai maksudnya tingkah laku. Mereka itu nak bertingkah laku seperti mana tingkah laku manusia yang lain. Seperti apa? Makan. Para rasul ni makan ke tak? Makan lah. Minum ke tak? Minum lah. Macam kita semua lah. Pasal mereka makhluk juga, manusia juga. Mereka makan, minum, sakit, berkahwin. Dengan itu maknanya mereka berperangai seperti ataupun berkelakuan seperti manusia yang lain. Tetapi kelakuan mereka itu tidak sampai menjatuhkan martabat mereka sebagai Rasul. Mereka makan seperti mana manusia yang lain makan. Tetapi makan, perbuatan makan para Rasul itu tidak sampai ke tahap menjatuhkan martabat mereka. Itu juga mereka tidur. Para Rasul itu tidur, tetapi tidur yang tidak sampai menjatuhkan martabat mereka. Betul. Sebab itu kalau kita tengok seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Kami sekalian para anbiya, sekalian para nabi, tanamu a'yununa, walaupun mata kami tidur seperti mana orang pun tidur. Tetapi bila mana martabat tidur mereka itu tidak menjatuhkan martabat mereka sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul,
Nah, wala tanamu qulubuna, tapi hati kami tak tidur. Nah, benar. Mata tidur macam lain. Nah, tapi hati tak tidur. Hati sentiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana mata tidur, hati tak tidur? Kalau kita habis semua. Kenapa? Orang jerit tak tolong, tak dengar. Betul? Tu kita tidur habis semua. Tak sedar apa dah. Tapi para rasul itu, walaupun mata mereka tidur, hati mereka tak tidur. Macam mana yang kita hati mereka tak tidur? Kalau Allah pandang kita tak sampai kepada tahap macam tu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab perbuatan mereka itu tidak menjatuhkan martabat mereka sebagai seorang rasul. Tetapi mereka berperangai seperti perangai manusia yang lain, makan, minum, tidur dan sebagainya. Itu yang kata sifat yang harus bagi rasul. Kalau orang tanya apa dia sifat yang harus bagi rasul, iaitu mereka itu para rasul berperangai seperti perangai manusia yang lain, seperti makan, minum, tidur dan sebagainya. Namun segala perangai mereka itu tidak menjatuhkan martabat mereka sebagai seorang rasul. Boleh faham ke tak? Dan nak cerita satu je. Lepas tu kita baca kitab banyak-banyak pun faham pun satu je. Boleh faham tu tak kuarang. Kan? Tetapi persoalannya, pasal apa makan, minum, tidur itu termasuk di dalam sifat yang harus? Pasal apa tak termasuk dalam sifat yang wajib? Seperti mana siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tuan-tuan, pasal apa makan, minum, tidur para rasul itu dikatakan sifat yang harus? Sebab apa? Sebab kalaulah para rasul itu tidak, para rasul itu tak makan, kalaulah para rasul itu tak tidur macam kita, tuan-tuan, kita tidur tapi para rasul tak tidur, adakah bila mana mereka itu tidak tidur maka orang kata apa, boleh menjatuhkan martabat mereka sebagai seorang rasul? Tak. Nabi kalau ada rasul ni makan ke tak makan ke, mereka tetap rasul. Tuan-tuan, sama ada mereka nak makan pun mereka itu tetap rasul, tak mau makan pun mereka tetap rasul juga. Itu yang kata sifat yang harus bagi rasul. Tuan-tuan, bukan maksud kata para rasul ni kena makan. Kalau tak makan menjejaskan kerasulan mereka. Macam tu ke? Tak. Tuan-tuan, para rasul ni kena tidur. Kalau tak tidur tak boleh jadi rasul. Macam tu ke? Tak. Mereka makan ke atau tak mau makan ke, tak menjejaskan kerasulan mereka. Mereka nak tidur ke, tak mau tidur ke, tak menjejaskan kerasulan mereka. Tetapi kalau sifat yang wajib bagi rasul, kalau rasul itu tidak benar, tak siddiq, yang itu menjejaskan kerasulan mereka. Sebab tu lah kata siddiq itu termasuk dalam sifat yang wajib bagi rasul. Amanah, kalau tak ada sifat amanah, jejas tak kerasulan mereka? Jejas kerasulan mereka kalau mereka itu tidak amanah. Kalau mereka itu tidak tabligh, tak menyampaikan wahyu kepada orang lain, menjejaskan kerasulan mereka. Kalau mereka itu bodoh, tidak cerdik, maka menjejaskan kerasulan mereka. Itu yang kata empat-empat itu sifat yang wajib bagi rasul. Kalau makan, minum, tidur, kalau kata para rasul itu tak makan, adakah menjejaskan kerasulan mereka? Tak jejas pun. Makan ke tak makan ke tak jejas. Itu yang kata sifat yang harus bagi rasul. Tidur, adakah kalau tak tidur menjejaskan kerasulan mereka? Tak. Tidur ke tak tidur ke tak jejas kerasulan mereka. Itu yang kata mereka itu berperangai seperti perangai manusia yang lain, tetapi tidak sampai kepada menjatuhkan martabat mereka. Itulah yang dikatakan sifat yang harus bagi rasul. Boleh faham? InsyaAllah. Kalau ni boleh faham itu pun tak apa. Baik. Tapi bukan waktu orang pun nak sambung je lah. Dia kata habis dah pula. Baik.
Begitu juga mereka itu sakit, betul? Sakit, nah, tetapi sakit yang tidak meluputkan hikmah mereka menjadi Rasul. Nah, baik. Habis kita kata. Dan dalil atas harus jatuh dan harus berlaku kepada Rasul akan perangai seperti perangai manusia itu. Nah, apa bukti yang menunjukkan kata para Rasul itu berperangai seperti perangai manusia yang lain, yang mana tak sampai kepada menjatuhkan martabat mereka sebagai Rasul? Apa bukti dia? Nah, bukti dia apa dia? Ialah dilihat oleh orang-orang yang semasa dengan mereka itu. Nah, dilihat oleh orang yang hidup dalam semasa dalam sezaman dengan mereka itu, para Rasul. Tuan, sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasul makan, tentang bagaimana Rasul tidur, tentang bagaimana Rasul berjalan. Sebab apa? Sebab itu semua adalah diceritakan oleh para sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Tengok, Rasul pun makan juga, Rasul pun minum juga, Rasul pun tidur juga, Rasul pun berkahwin juga. Tetapi menjatuh dak martabat mereka sebagai Rasul, tak jatuh pun. Nah, dan sampai kepada kita, yang mana yang diceritakan itu sampai kepada kita dengan khabar mutawatir. Dengan khabar mutawatir yang bertalu-talu, yang tak boleh dibangkit bohong sama sekali. Nah, iaitulah apa dia? Iaitulah kata hadis mutawatir ni, tuan-tuan. Maknanya yang kata apa, yang sampai kepada kita tu sanad dia tak putus. Nah, yang mana mereka itu tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk mendustakan para Rasulullah. Itu kata hadis mutawatir itu kan. Nah, yang mana tak mungkin mereka itu bersepakat untuk mendustakan para Rasul. Baik. Tu. Sebab tu kalau kita nak tengok, nak tengok macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, banyaklah kita buka kitab-kitab hadis dan sebagai contoh kitab Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan. Sebab tu orang baca kitab Syama'il Muhammadiyah ni, tuan-tuan, amati sungguh-sungguh akan hadis cerita tentang akhlak Rasulullah, tuan-tuan. Kita akan rasa apa? Pertama sekali kita akan rasa kita ni kenal sungguh dengan Rasulullah. Kenal sungguh. Sebab apa? Sebab dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni, tuan-tuan, cerita tentang bagaimana rambut Rasulullah, kulit Rasulullah, warna macam mana, kulit dia macam mana, mata dia macam mana, gigi dia macam mana. Rasa macam rasa boleh bayar, tuan-tuan. Macam boleh bayar. Lepas tu cerita pula Rasulullah tengok macam mana, jalan macam mana, tuan-tuan. Boleh baca kitab tu, tuan-tuan. Kita rasa rasa indah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Baik, tu dia. Mimpi jumpa Rasulullah. Ya, itu sudah tentu benar. Benar apa? Benar mimpi itu, tuan-tuan. Tapi dia tu tak tahu dah. Tapi bila kata bermimpi, seseorang yang bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda tu hukum dia harus, tuan-tuan. Maksud harus ni maksudnya harus pada akal. Harus pada akal maksudnya boleh. Kita faham bila sebab harus pada akal maksudnya boleh. Boleh Allah Ta'ala nak bagi kita ni manusia boleh bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat itu saja,
Bahkan ada yang boleh berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hal keadaan jaga, dalam keadaan sedar pun ada. Tuan-tuan, bukan zakat mimpi, sedar. Kalau boleh jumpa dalam keadaan sedar, itu orang lagi dahsyatlah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, sebab itulah kalau kita ni tak tahu siapa yang Allah Ta'ala tentukan, siapa yang Allah Ta'ala pilih untuk boleh nak jumpa dengan Rasulullah SAW, tuan-tuan. Seperti mana kalau kita tengoklah, seperti mana yang cerita pada tuan-tuan, yang seorang pakcik ini yang mana dia ni kerja dia berselawat ke atas Nabi dalam sebulan berapa? Sejuta, tuan-tuan. Sebulan sejuta. Sehari berapa? 33,000. Saya sampai keluar tak buat tuan-tuan. Sehari 33,000. Paling tinggi saya pernah buat 16,000 dalam sehari. Tu pun rasa kemai dah. 16,000 sehari. Mai esok 15,000. Kurang 1,000. Lusa 14,000. Orang pula tulang 10,000. Kemudian 5-6 hari dah 3,000. Tuan-tuan, lepas tu lewat 100. Ya Allah, kuih kurang. Tapi pakcik ni tuan-tuan, sehari dia akan pastikan 30 ke atas. 30,000 ke atas. Sebab apa? Sebab tak bagi cukup. Dia punya KPI dia punya aim dia, sebulan mesti cukup 1 juta. Tuan-tuan, sebulan 1 juta. Kemudian kami saya tanya, bisa ada Allah Ta'ala izin mimpi Rasulullah. Sebab apa? Sebab banyak selawat ni. Kemudian dia kata apa? Dia kata pernah sekali. Sekali dia tuan-tuan, bulan kita boleh jumpa sekali je. Lepas tu kita kalau kata kita dah sebulan pun 100 pun bayar, 1,000 pun bayar. Nak tengok perangan tuan-tuan. Sebulan 1 juta tu pun sejak bila yang dia buat sebulan 1 juta? Sejak 2003. 2003 sampailah tuan-tuan. 2003 sampailah sebulan 1 juta. Dia akan mesti cukup. Sebelum tu dah memang hidup selawat dah. Tuan-tuan, cuma tak pernah sampai 1 juta. Selalu sampai tu pun dia kata 2,000, 8,000 bulan. Tapi start 2003 cukup 1 juta. Sampailah. Saya orang malu. Kalau kata kuliah dia kuliah dia jadi orang kata apa? Pengacara majlis tuan-tuan di sebelah saya tu, saya mengajar tu. Saya duduk dengar bunyi tak mungkin orang kaunter. Tuan-tuan, 1, 2, 3 anak membuat yang orang tu. Tapi bukan kata dia tak fokus. Dia mengajar lagi. Ada benda penting lagi, dia pergi sedih pula. Sedih tu. Habis tu dia dengar duduk jalan pula. Tak. Dia boleh buat 2 masa. Dengar pun boleh, dia boleh fokus. Sebab apa? Pasal dia boleh sedih tu yang kata boleh fokus. Di masa yang sama, dia boleh selawat. Tuan-tuan, tu pun boleh dibuat Rasulullah sekali. Boleh dibuat sekali, tuan-tuan. Kemudian ada seorang syekh daripada mana dia kata dalam Mesir ke belah, tak ingat dia kata bisa main ke Malaysia. Bisa main ke Malaysia tu dalam majlis selawat. Di mana dikatakan syekh ni daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dia tengok syekh itu, bila dia tengok mata syekh itu sama seperti mata Rasulullah dalam negeri. Siapa? Entah macam mana, tak tahu. Tapi dia kata sama. Dia kata memang betul ini keturunan Rasulullah.
Kata orang yang pernah mimpi Rasulullah kata. Nah, sebab apa? Sebab pakcik ni dia kata bila dia jumpa mimpi Rasulullah tu, dia tengok mata Rasulullah tu bersinar. Nah, bersinar. Jadi sampai walaupun habis mimpi pun dia boleh jam mata. Nah, dia jam mata. Sebab itulah apa kata apa Allah yang Datuk Harudin pun tentang dia cerita mimpi Rasulullah pun mata Rasulullah bersinar. Nah, sama seperti mana ceritakan dia baca ni pun sedepah. Itu dia kita tuan-tuan mungkin ada apa yang kisah saja tak mau cerita. Kita tak tahu lah tuan-tuan. Kata bilah. Ini kita buruk engkau lah. Tapi saya tak pernah ya. Saya tak pernah tapi teringin. Bila sebut teringin. Selalu buat tak konsisten. Daripada 16,000 tinggal 100 itu nak mimpi Rasulullah. Macam mana? Itu kata istiqamah itu cukup-cukup penting. Istiqamah menunjukkan kepada pengorbanan. Perlu pada pengorbanan. Tak boleh sampai tahap tu, Masya Allah. Sebab itulah yang pakcik ni dia boleh kekal istiqamah ni sebab apa? Sebab pokok dia sentiasa lapar. Sebab dia jaga pokok. Jaga pokok tuan-tuan. Sebab tu dalam kitab pun sebut. Kitab sebut bila kita ni banyak lapar, maka Allah Ta'ala bagi kesedapan ibadah. Kau baca dalam kitab Penawar Bagi Hati tuan-tuan. Tak nak bagi hati itu kita baca. Yang boleh apa hikmah seseorang itu apabila dia banyak lapar. Dia punya kelebihan dia, Allah Ta'ala beri kesedapan, kelazatan untuk melakukan ibadah. Sebab tu dia boleh pakcik ni, dia boleh mampu bersalawat konsisten 11 juta. Sebab apa? Sebab sedap. Tuhan bagi kelazatan. Sebab Tuhan bagi kelazatan sebab dia lapar, sebab dia banyak puasa. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia puasa sepanjang tahun kecuali hari Jumaat. Kecuali hari Jumaat dia tak puasa. Tu pun orang kata dia tak puasa hari Jumaat, dia macam puasa. Tak puasa pun macam puasa. Cuma mungkin dia tak niat puasa. Tuan-tuan, dia tak nak puasa. Tapi hari lain dia puasa. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu. Tahun Jumaat dia tak puasa. Tuan-tuan. Tu pun sebab apa? Sebab dia nak niat nak makan hari sama-sama siang. Nak tu je. Tapi hari dia tak puasa. Demam atau macam mana dia tak puasa. Tuan-tuan. Sebab tu dia kata biasa dia demam. Demam waktu dia puasa. Bila demam tu, bila dia banyak kata apa sabar. Dan dia kata dia selawat macam biasa. Kemudian itu Allah Ta'ala bagi lega. Bila kata Tuhan bagi lega, dia fikir nak makan ke? Tak makan. Sebagai tanda syukur dia kata, dia boleh puasa. Kalau dah sampai tahap tu tuan-tuan. Saya cukup rasa bangga sebab apa? Sebab saya kenal dia kenal saya. Saya boleh menyimang dia. Tuan-tuan. Dan dia beritahu, kata apa tuan-tuan? Dia beritahu, kata nak abang kata orang yang cukup menjaga masa. Seorang yang cukup menjaga masa ni tuan-tuan, dia kata bila banyak makan ustaz, kita banyak buang masa. Oh tu juga aku malu kan. Dia kata apa? Kat saya untuk guru dia. Tapi bukan dia nak ngajak saya, tapi dia cerita. Dia kata ustaz, kalau kata bila kata banyak makan, saya puasa, kenalah dengan dia tu. Kenalah dengan dia. Dia kata bila puasa ni kata, ustaz, dia kata masa untuk makan tu boleh jimat. Sebab tu dia kata kadang-kadang kalau makan kat kedai pun, orang-orang 20 minit. 20 minit tu boleh ambil masa. Masa tu kata sebab tu al-waktu kasai tu. Waktu tu seperti pedang. Al-waktu kan zahab. Waktu itu seolah-olah macam emas.
Jadi pakcik ni dia anggap macam tu. Nah, bila kata makan ni, dia kata kalau makan kedai 20 minit. Nah, kemudian bila dah makan banyak, sakit perut, dolan jamat 20 minit. Wah. Dia kata itu boleh guna masa zikrullah dia. Tuan-tuan. Tu. Sampai dia teliti sampai tahu tu, tuan-tuan. Masa cukup jaga, masya-Allah. Sehari Quran 4 juz. Nah, dah selawat bulan sehari 30,000 kata. Quran 4 juz pula sehari. Nah, surah Al-Ikhlas 60 kali. Baca sebelum tidur. Tu tak tanya hal lain gitu. Tanya hal lain orang. Tahu dia apa Allah. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, dia tanya saya, Ustaz, dalam sehari, saya tahu ada berapa saat. Oh, dia tak pernah lagi orang tanya sehari ada berapa saat. Selalu orang tanya dalam sehari ada berapa jam. 24 jam. Saya boleh tahu tu ya. 24 jam. Ni kok tanya minit pun dah. Tanya saat. Saya tahu dalam sehari ada berapa saat. Saya tidak tahu berapa saat. Dia kata dalam sehari ada 86,000 berapa saat, saya teringat 86,000 lebih saat. Tapi dia kata dia pernah sekali berselawat dalam sehari, tapi bukan dia nak membangga diri, saya tahu tuan-tuan orang macam ni dia tak ada bangga, tapi dia cerita tu kurang-kurang tuan-tuan, kita pun rasa semangat tuan-tuan, kita rasa nampak indah banyak, indah banyak zikrullah ni tuan-tuan. Kemudian dia kata saya biasa dalam sehari saya biasa buat selawat sehari 128,000 sehari 128,000 tuan-tuan dalam sehari. Saat dalam sehari 86,000. Maknanya selawat tu banyak lagi pada saat. Banyak lagi pada saat. Saat ni bukan putih dia. Tak. Jalan dia. Tuan-tuan. Tu pun 86,000. Ni kan pula selawat dia biasa buat sampai 100 lebih. Dekat 130,000. Itu dia. Bila dia kata tu tuan-tuan, nak habaq kata apa? Nak habaq kata bila mana kita menggunakan masa itu dengan sebaik mungkin dengan zikrullah, asal masa tu pendek tapi Allah Ta'ala luaskan masa. Allah Ta'ala jadi lapangkan masa tu dalam hal keadaan kita tak sedar. Tuhan panjangkan masa. Sebab tu orang yang lalai dengan Allah, dia akan rasa masa tu singkat. Masa tu singkat, tuan. Tambah-tambah singkat bagi siapa? Orang hak macam lena. Siang pun lena, malam pun tambah lagi lena. Bangkit pukul 12. Lena. Bangkit pukul 12 kata, ya Allah dia. Sebab tu orang yang banyak tidur ni tuan, tidur ni dia tak ada apa? Dia tak ada peristiwa. Tak ada peristiwa macam mana? Kalau orang yang jaga, dia ada peristiwa, ada wakil ni. Lagi di kedai ni, lagi di buat ni, lagi di buat ni. Dia ada masa dia tu. Perjalanan masa tu dia ada. Nak pergi berapa? Pergi 9 semua dia buat. Pergi 10 pergi buat. Tapi kalau orang yang tidur, orang yang tidur dia tak ada, seolah-olah macam dia tak ada masa. Masa tu bagi dia tidak ada. Tuhan seolah-olah macam Allah kat masa. Tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tidur pukul 10, pukul 11 malam, tuan-tuan, kita lelap tidur tu jangan pukul 5. Tak? Kita rasa macam benda tu ekstra saja. Sebab tu kalau kata peristiwa Ashabul Kahfi, tuan-tuan, Allah Ta'ala tidurkan mereka berapa lama? 3 hari. Kemudian bila dia buat jaga, kita tidur sehari ke setengah hari? Cuba tengok ayat Quran. Kita tidur ni sehari ke setengah hari? Padahal 300 tahun. Tu nak abang kata tuan-tuan, tidur, orang yang tidur Tuhan kat. Tapi bukan kata Ashabul Kahfi ni bukan nak cerita Ashabul Kahfi ni. Hak ni nak kata kelebihan abang kata kekuasaan Allah.
tuan-tuan. Tapi bila kata orang yang banyak tidur ni tuan-tuan, dia tidur aja. Tambah-tambah orang yang lalai dalam tidur banyak, kemudian lalai dengan Tuhan pula, tak ingat Tuhan sembahyang pun tidak, mengaji apa pun tidak, lagi dia akan rasa masa tu cepat berlalu. Dia akan rasa masa tu cepat berlalu. Sebab apa? Sebab Allah dah pendekkan masa ni. Tuhan nak pendekkan masa. Asal masa tu sehari tu 86,000 saat, tuan-tuan. Tapi dia rasa macam beberapa saat dia masa. Itu bagi orang yang lain. Tapi bagi orang yang sentiasa menghargai masa yang Allah Taala bagi dengan zikrullah dan sebagainya, tuan-tuan, masa tu singkat tapi Allah luaskan. Tuhan panjangkan masa tu. Dalam hati dia tersebut. Dia boleh buat macam-macam. Dia boleh selawat dalam sehari sampai 30,000 kali, walaupun saat hanya ada 86,000 kali saja. Adakah pakcik tu tak makan? Pakcik tu takkan tak tidur? Takkan tak sembahyang? Tu kalau tolak tu tuan-tuan, pun boleh mengatasi saat. Bilangan saat. Tu kata bila dengar macam tu, Allah banyaknya aku bila dengan Allah, saya pula belajar dengan dia. Padahal saya mengajar lah, tuan-tuan. Tapi habis-habis pun dia, saya pula mengaji dengan dia. Insah, tuan-tuan. Aku yang kata, sebab tu Allah Ta'ala bersumpah wal asr, demi masa. Kita demi masa. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, dalam kerugian. Siapa kata rugi? Macam ni, saya tahu. Memang rugi, tuan-tuan. Ni masalah kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau kata orang lain tak ngaji, dia buat aja. Itu habis masalah itu je. Tuan-tuan, khusr, rugi. Melainkan siapa? Allah Ta'ala kata sebut illal ladzina amanu. Melainkan yang tak rugi ni siapa? Mereka yang beriman. Beriman saja ke? Tak. Wa amilus shalihat. Dan juga melakukan amal saleh. Orang yang beriman melakukan banyak amal saleh, orang yang tak lalai dengan Allah, dia akan rasa masa bagi dia tu tak rugi. Sebab apa? Sebab dia manfaatkan masa yang ada. Bahkan masa yang singkat Allah Ta'ala luaskan lagi, Allah Ta'ala panjangkan lagi bagi dia. Sebab apa? Sebab dia boleh buat amal ibadat sebanyak-banyak mungkin. Ni keluar tadi ni cerita tasawuf pula, tuan-tuan. Tak jadi 420 tadi apa. Saya bila dia tanya mimpi Rasulullah tu boleh kita? Ya boleh. Bukan setakat mimpi Rasulullah saja, tuan-tuan. Bahkan ulama kata harus juga mimpi apa? Harus pada akal mimpi akan Allah. Betul? Mimpi Tuhan, hukum dia boleh harus. Maka sebab itu, tuan-tuan, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala bermimpi melihat akan zat Allah. Ini dah kita sebut mimpi melihat zat Tuhan berapa kali, tuan-tuan? 99 kali. Dia 99 kali, tuan-tuan. Kalau kata mimpi bertemu dengan Tuhan pun 99 kali, kalau bertemu dengan Rasulullah tak tahu nak buat mana, tuan-tuan. Tu yang kata hukumnya harus. Kata-kata boleh mimpi ru'yatullah fil manam, melihat Allah dalam mimpi. Hukumnya harus pada akal. Tuan-tuan, boleh Allah Ta'ala dah jadikan seseorang itu boleh bertemu dengan dia, melihat Tuhan dalam mimpi. Adakah Tuhan itu maksudnya Tuhan itu bertempat duduk dalam mimpi itu? Ada maksudnya macam itu, tuan-tuan. Baik. Habis tu wallahu a'lam. Elok dia tulis wallahu a'lam tu lah, tuan-tuan. Maknanya itulah stesen kita, bus stop kita duk tu elok. Bunyi pun elok, masuk insya pun cantik. Kemudian dan dengan ini selesailah uraian segala sifat-sifat
yang bersangkut paut dengan rasul-rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan mengaku putus di dalam hatinya dengan jalan tafsil. Kita mau tidak dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafenggan bukan kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.